merakamkan ucapan syabas dan terima kasih kepada semua ahli jawatankuasa pilihan khas yang telah bertungkus lumus, bekerja keras untuk membawa pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan yang sampai ke tahap kita membahaskan pindaan ini pada hari ini dan akan diundi pada hari esok. Saya secara tentu nak merakamkan tahniah dan terima kasih kepada Yang Berhormat Santubong kerana konsisten memperjuangkan pindaan ini dan beliau tidak pernah berputus asa. Walaupun mendapat rintangan, mendapat tentangan dalaman, tetapi beliau begitu konsisten dalam perkara ini. Saya ucapkan tahniah. Yang keduanya, saya nak menyatakan bahawa ini menunjukkan bahawa proses penggubalan undang-undang kita sepatutnya apa yang berlaku dalam proses pada kali ini dijadikan sebagai rujukan kepada penggubalan undang-undang kita pada masa hadapan. Kerana kita melihat apabila sesuatu rang undang-undang itu dirujuk kepada jawatankuasa pilihan khas, maka kita boleh memperincikan lagi pindaan tersebut. Kita dapat mempertulkan pindaan tersebut. Dan apa yang penting apabila kita rujuk kepada satu jawatankuasa pilihan khas bipartisan, maka kita boleh mencapai konsensus untuk membawa pindaan kepada sesuatu rang undang-undang itu, dan ini merupakan satu proses yang progresif. Yang ketiga, Datuk Ketua, saya nak merakamkan bahawa saya berdiri sini mewakili parti saya, DAP, untuk menyokong penuh terhadap pindaan perlembagaan ini, untuk membawa satu undang-undang anti lompat parti yang telah pun diperjuangkan selama ini oleh pimpinan DAP sejak tahun 70-an lagi. Sejak Yang Berhormat Iskandar Puteri pada ketika itu merupakan ketua pembangkang dalam Dewan Yang Mulia ini, dan juga tidak lupa kepada mendiang Datuk Seri Kapal Singh yang konsisten memperjuangkan lompat parti ini, anti lompat parti ini sehingga akhir hayat beliau. Dan pada hari ini kita dapat melihat hasilnya bahawa satu pindaan perlembagaan dapat dibawa, dan ini merupakan satu hasil kepada persefahaman MOU di antara Pakatan Harapan dengan kerajaan. Yang tanpa persefahaman ini, sudah tentu pindaan pada hari ini tidak mungkin dapat diadakan kerana kita tahu sebarang pindaan Perlembagaan Persekutuan memerlukan majoriti 2/3. Dan pada hari ini dalam konteks senario politik, tanpa persefahaman antara Pakatan Harapan dengan kerajaan, tak mungkin sesuatu pindaan perlembagaan dapat diadakan. Dan ini merupakan satu keunikan, Datuk Ketua. Dalam keadaan politik negara kita yang tak stabil pada hari ini, kita ada persefahaman, kita ada understanding di antara pembangkang dengan kerajaan. Parti yang digulingkan oleh pihak sana menjadi kerajaan mereka. Tetapi pada hari ini kita berlapang dada. Kita memberikan persefahaman kepada kerajaan untuk membawa pembaharuan, untuk membawa reform, untuk membawa perkara-perkara yang apa yang dikatakan oleh penggerang pagi tadi sebagai political reset. Dan kita menyokong penuh political reset tersebut. Dan saya nak menyatakan kepada Yang Berhormat Bera secara terbuka, supaya jangan tunduk kepada apa-apa tekanan dalaman parti beliau. Bawalah pembaharuan, bawalah reform. Apa-apa undang-undang yang dapat kita memperkemaskan sistem politik negara kita ini, kita akan menyokong. Dan dalam baki beberapa bulan mandat parlimen ini, saya berharap Yang Berhormat Bera berani untuk meninggalkan satu legacy untuk beliau sebagai Perdana Menteri yang dapat melaksanakan reform dengan sokongan penuh, sokongan kuat daripada blok pembangkang, khususnya Pakatan Harapan. Dan saya yakin Yang Berhormat Santubong akan membantu beliau. Yang Berhormat Santubong juga amat progresif dalam pembaharuan undang-undang, dalam melaksanakan reformasi institusi dalam negara kita ini, dan saya yakin banyak lagi reform dapat dibawa dan dapat dilaksanakan dalam tempoh beberapa bulan ini sekiranya kita ada understanding, persefahaman di antara pihak kerajaan dengan Pakatan Harapan. Datuk Ketua, walaupun saya menyokong pindaan ini, tetapi saya masih nak menegur bahawa pindaan ini masih tak sempurna. Walaupun tak sempurna, kita akan tetap sokong kerana kita tahu bahawa ini adalah satu permulaan yang baik. Dan sebenarnya saya lihat balik dan laporan penuh ini, semua lampiran-lampiran dalam penyata pilihan khas ini, yang saya ucapkan terima kasih kepada Santubong kerana transparent, meletakkan semua draft yang pernah dibawa dan dilampirkan dalam penyata ini. Dan saya lihat balik draft-draft yang dibawa dilampirkan di sini, sebenarnya apa yang dicadangkan oleh pihak menteri dan juga pihak EGC sebenarnya lebih luas, termasuk dari segi soal pemecatan.
yang saya anggap bahawa ia tidak sempurna kerana apa yang kita lihat pada hari ini dalam pindahan ini ialah bahawa seseorang ahli Dewan Rakyat tidak terhenti menjadi ahli Dewan itu menurut perkara ini hanya disebabkan oleh pemecatannya daripada keanggotaan dalam parti politiknya. Ini bagi saya terlalu luas. Sebenarnya dalam draft AGC yang dilampirkan dalam penyata ini, sebenarnya dia ada konteks, ada keadaan di mana pemecatan itu boleh dianggap sebagai lompat parti kalau dalam beberapa keadaan tertentu. Saya nak quote dalam lampiran G, muka surat 43, di mana ia berbunyi, perkara kedua, dengan izin Datuk Ketua, a member of the House of Representatives shall not cease to be a member of that House pursuant to this article only by reason of C, his expulsion of his membership of his political party, otherwise than for voting against the direction or resolution of his political party in the following circumstances. 1. A motion of no confidence brought against the Prime Minister. 2. A vote for the approval of the supply bill. Or 3. A vote to amend provision of this constitution. Maksudnya, Datuk Ketua, dalam tiga keadaan ini, kalau seseorang ahli Dewan Rakyat mengambil keputusan yang melanggar keputusan partinya dalam keadaan-keadaan begitu, maka ia boleh dipecat. Dan apabila dipecat, dia kena mengosongkan kerusi itu. Tetapi malangnya, saya tahu bahawa ia tidak mendapat konsensus dalam jawatankuasa pilihan khas dalam perkara ini. Jadi ia tidak dimasukkan dalam pindahan perlembagaan. Tetapi saya nak nyatakan, Datuk Ketua, bahawa ini sangat bahaya. Kerana kalau dengan satu pindaan yang general ini, bahawa kalau pemecatan daripada keanggotaan dalam parti politiknya tidak dianggap sebagai lompat parti, maka ahli-ahli Dewan Rakyat sebenarnya ada lagi loopholes yang dia boleh lakukan tanpa bertukar parti. Dia kekalkan kerusinya tanpa bertukar parti. Umpamanya dia langgar keputusan parti. Saya bagi contoh. Kalau lepas pilihan raya yang ke-15 nanti, ada seorang ahli parlimen DAP. Keputusan DAP sokong Paul Dickson sebagai Perdana Menteri. Tapi ahli parlimen itu tidak mengikut keputusan parti, dia sokong Bera menjadi Perdana Menteri. Apakah kita boleh buat? Kalau kita pecat dia, dia kekal sebagai ahli Dewan Rakyat. Dia tidak akan mendapat apa-apa kesan daripada tindakan itu melanggar keputusan parti. Dan perkara ini juga boleh berlaku di sebelah sana. Kalau sebelah sana, ada ahli parlimennya tak menyokong Bera sebagai Perdana Menteri, sokong Paul Dickson sebagai Perdana Menteri. Maka, kalau mereka pecat, dia juga tidak akan mendapat kesan sebab kerusinya masih kekal. Jadi, Datuk Ketua, saya tahu bahawa keputusan ini dibuat kerana tak ada konsensus dalam jawatankuasa pilihan khas. Saya tahu bahawa kita memerlukan konsensus daripada semua parti supaya kita ada 2/3. Tetapi saya rasa ada kita jalan keluar dia. Apa jalan keluar dia? Dan saya nak mendapat kepastian daripada Yang Berhormat Menteri semasa menggulung nanti. Ialah bahawa kalau seseorang ahli Dewan Rakyat itu, asas dia ialah keahlian keanggotaannya kepada parti. Apabila seseorang ahli Dewan Rakyat itu asasnya kepada parti, maka dia juga tertakluk kepada undang-undang tubuh parti ataupun perlembagaan parti. Saya nak bangkitkan dan supaya menteri boleh jawab dalam perkara ini. Kalau dalam perlembagaan parti, sesebuah parti politik, diletakkan, dikhususkan bahawa kalau dalam keadaan-keadaan yang saya sebut tadi, umpamanya dari segi sokongan kepada Perdana Menteri, undian kepada belanjawan, undian dalam perlembagaan persekutuan, kalau seseorang ahli Dewan Rakyat itu, dia melanggar keputusan parti. Dan dalam perlembagaan parti ditulis secara jelas, kalau dalam keadaan-keadaan sebegitu, ahli Dewan Rakyat itu melanggar keputusan parti, maka he ceases to be a member. Ataupun keahliannya tergantung, ataupun keahliannya terlucut secara otomatiknya, tergugur secara otomatiknya. Maka bolehkah itu tidak dianggap sebagai pemecatan? Dan dia akan hilang kerusi apabila pimpinan parti menulis surat kepada speaker bahawa keahliannya sudah tergugur kerana dia melanggar perlembagaan parti. Jadi itu bagi saya merupakan salah satu way out supaya parti-parti politik dapat kita ada safeguard yang lebih ketat